Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PBC TV. PBC TV. PBC TV. Tahniah dan syabas kepada Dato' Dahlan Mamo di atas penubuhan PBC TV. Saya mengucapkan syabas dan tahniah. Dalam keadaan dunia yang berubah dalam bidang komunikasi, PBC TV adalah satu saluran hipster yang sangat cocok dengan urban. Berbicara soal politik kerana sesuai dengan keadaan masa hari ini. Saluran terbaik untuk menerima info-info terkini. menepati cita rasa dan kehendak generasi waktu ini. Perbahasan yang lebih terbuka. Secara intelektual di kalangan mereka-mereka yang memberikan buah fikiran dan pandangan. Jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa Share, like dan subscribe. Share, like dan juga subscribe. Share, like dan komen. Dan juga memberi apa-apa komen. Terima kasih. sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. PBC TV terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita jumpa lagi dalam bicara di Apa Kata Dahlan, dan kali ini kita menampilkan topik yang agak penting untuk kita bincang secara bersama. Tapi terlebih dulu bagi menghormati pemergian Allahyarhamah Tun Hajah Rahah, ibu kepada Yang Berhormat Datuk Seri Najib, kita sedekahkan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iya, kena Allah. Siratal ladzina Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga anda setia bersama kami di PBC TV, share, komen dan like apa yang kami sajikan kepada anda. Apa saja komen anda, sama ada tidak bersetuju, bersetuju ataupun berada di tengah-tengah. Kita nak tahu apa pandangan anda, kerana PBC TV menampilkan 100% politik, bicara tanpa bias. Kita jangan bimbang lagi, kerana kita cuba menjadi orang tengah yang melihat kedua pihak itu. Tidak mungkin kita boleh memenuhi semua pihak, hasrat semua pihak, tetapi sekurang-kurangnya kita cuba memenuhi kehendak berdasarkan kepada soal ataupun keadaan politik semasa. Baik, tetamu yang kita bawa ke studio pada malam ini agak lama menyepi, tetapi orang lama yang kalau anda ingat merupakan seorang penulis yang agak prolifik, penulis buku-buku politik yang tidak asing lagi, saudara Kamarazam Yaakob. Terima kasih, Maman. Lama tak jumpa, Ya, tapi masih handsome. Biasa pakai topi topi balita. Ada. Malam tak pakai. Saya majlis kat dalam saya tinggal. Tak apa. Baik, bersama seorang lagi tetamu kita tak asing lagi pada peminat di PBC TV, saudara Muhammad Syariti Omar ataupun Haji Syariti yang lebih dikenal lagi sebagai MSO. Terima kasih. Buku dah cetak balik Dalam proses. dalam proses habis buku dia, kan? Dahsyat ni. Tapi malam ni tak tahulah, kita nak pilih ni. Ada yang sebut, bila saya sebut berkuburkah PH ni, dia kata yang berkubur bukan PH, UMNO dan Barisan Nasional. Saya kata tak baca ke depan tu ada tanda soal, kan? Sama ada siapa berkubur, kita nak bincang. Saya serahkan steering ini kepada dua tetamu yang anda pasti mereka akan cuba melihat daripada pelbagai sudut dalam situasi politik semasa. Saya nak mulakan dengan Abang Kamaruzaman. Mungkin politik sekarang ini tak sama macam yang dulu-dulu ketika abang menulis politik, dan tapi sekarang ni mengamati perkembangan politik tanah air ini agak pening, ramai orang pening. Jadi pembuka kata daripada Roman. Ingat saya nak bercakap pasal tajuk lah. Okey. Saya Terus itu. Okey. Pada pembukaan. Okey. Tajuk ni sangat spekulatif. Ya. Jadi bagi saya, politik ni tak ada beza dulu dan sekarang lah. Ya. Dan cuma keadaan kadang-kadang membuatkan nampak macam ada perbezaan. Ya. Sebab dinamika politik ini seperti sungai yang mengalir berterusan. Dan bagi saya, pemain-pemain politik itu adalah air-air Yang mengalir itu. yang turut mengalir. Yang setengahnya jatuh ke longkang. Setengahnya terhenti di tasik. Setengahnya sampai ke lautan kuasa.
Dan politik itu bagi saya adalah permainan mendapat dan mengekalkan kuasa. Dan inilah menyebabkan pertembungan itu berterusan. Dan oleh kerana politik adalah permainan dan mengekalkan kuasa, orang yang dapat akan buat apa saja untuk mengekalkan kuasa. Orang yang sedang mahu mendapatkan itu membuat apa saja untuk mendapatkan kuasa. Dan saya melihat, dan orang kadang tak suka dengar yang Machiavelli, yang 800, yang mengatakan tujuan menghalalkan cara. Tetapi kalau kita kaji juga 130 tahun sebelum beliau, Ibn Khaldun pun membuat perkara yang sama semasa dia main politik di Afrika Utara dan Andalusia. Maknanya ini memberi gambaran pattern tu berterusan. Dalam soal ni, saudara, apakah bila nak mengekalkan kuasa ni menggadaikan prinsip dan integriti? Prinsip dan integriti itu satu persoalan yang you tengok dalam angle yang mana. Cuba kita tengok kalau di dalam perniagaan seorang pemimpin syarikat yang oportunis untuk bawa keuntungan kepada syarikat, dia dianggap sebagai orang yang berjaya. Hero. Tetapi kenapa di dalam politik seseorang yang buat keputusan untuk kepentingan tempat parlimen dia ke, adun dia ke, parti dia ke, kenapa dalam konteks itu kita kira oportunis? Tetapi dalam konteks oportunis bagi perniagaan tu sesuatu yang baik. Tetapi kenapa bila di dalam itu menjadi tak baik? Jadi negatif. Negatif. Jadi saya rasa saya setuju dengan permainan Machiavelli dengan Ibn Khaldun dalam hal ini. Integriti dalam negara kita ni, sama ada sebelah pembangkang, sama ada di sebelah kerajaan, itu boleh dilihat. Adakah Tun Mahathir ada integriti? Kita lihat dari segi sejarah dia. Kemudian dia mengajar orang UMNO dan rakyat supaya membenci DAP dengan Lengkit Siap. Akhirnya dia bersama dengan DAP. Dia bukan saja bersama, memuji pula DAP. Adakah orang seperti ini masih ada integriti? Begitu juga 22 tahun. Misalnya Lim Kit Siap, Hua Eng, Mat Sabu, Khalid, Samad, apa nama ni, Saifuddin Nasution, semua ni 22 tahun memukul Mahathir dengan segala macam peluru. Tetapi akhirnya mereka bersatu, bukan saja bersatu, malah mendokong dan menjunjung Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Adakah itu integriti? Masih ada integriti. Begitu juga di dalam pihak kerajaan pun integriti menjadi satu isu yang pokok menyebabkan Barisan Nasional jatuh dalam PRU14. Jadi bagi saya integriti ini tidak menjadi ukuran kepada rakyat memilih pada masa sekarang ini. MSO, bila kita tampilkan perkara-perkara ni, sudah tentu kita nak lihat daripada pangkal bermulanya bagaimana Pakatan Harapan memperoleh kuasa. Tetapi selepas 22 bulan itu nampaknya mereka terus berantakan, yang menyaksikan seolah-olah perdamaian antara Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad itu tidak berakhir dengan baik, dengan ikhlas. Jadi soal integriti, soal prinsip kita dah bincang, soal ikhlas dalam politik ini menjadi permainan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersetuju daripada awal lagi, di luar perbicaraan itu saya bersetuju. Kalau kita membincangkan soal integriti, soal keikhlasan, kedudukan dalam politik ni memang tidak ada. Dan benda itu ada satu kesalahan, saya setuju.
Tak jadi satu kesalahan. Salah, bukan opportunity. Sebab itulah dia punya rukun politik yang saya istilahkan sebagai 4C itu. 4C itu mesti ada eksploitasi, mesti ada publicity, mesti ada kontroversi, mesti satu lagi mesti ada hipokrasi. Hipokrasi ini adalah rukun kepada politik Western yang kita amalkan sekarang ini, bukan politik Islam. Yang saya pertikkan agak sikit, kenapa saya kata yang menyesalkan apabila mereka menggunakan Islam itu, menggunakan label Islam itu kononnya untuk buatkan satu politik yang ada integriti. Menggunakan, kalau tak menggunakan label Islam, apa yang mereka mainkan tu dihalalkan. Jadi soal keikhlasan itu mana yang disebut oleh Saudara Dahlan dan Datuk tadi. Dalam politik mana ada keikhlasan? Saya ada satu madah lagi kan. Sumpah dan janji orang politik tak boleh dipercayai. Tetapi jangan rasa mustahil dengan tindakan orang politik. Janji dan sumpah politik bukan untuk disetiai, tapi untuk dimungkiri. Jadi kalau berpegang kepada falsafah atau madah saya ini, cukup jelas bahawa politik itu soal integriti ke soal maruah ke apa tu buang keluar ke laut lah. Saya tambah sikit lah. Silakan. Pasal janji ni tadi. Janji. Saya dalam buku saya selalu sebut tentang rakyat ini. Ya. Hidup dengan janji, mati membawa harapan. Hidup dengan janji, Hidup dengan janji, mati membawa harapan. Rakyat ni menunggu. Sebab saya nak tambahkan, kalau dalam konteks Islam yang saya fahami lah, Islam siasah itu sendiri dia. Siasah itu sendiri tak terpakai dengan politik barat. Sebab dalam politik Islam itu sendiri, kalau kita nak sebut kan. Tapi ada orang klaim dia ada politik Islam, dia politik agama. Tapi dia masuk dalam politik barat demokrasi, Western politik. Dalam Islam tidak ada politik, tidak ada ni. Dia ada syura. Bukan politik, syura. Syura itu tidak ada pengundian, tidak ada apa lah. Musyawarah untuk mengangkat pemimpin. Jadi kalau itulah kita mengambil faham di antara perbezaan politik Islam dengan barat sendiri, dan kita ni barat, mesti satu persatu kita barat. Jadi janganlah cuba kamu nak claimkan kamu ni politik Islam lah, politik zaman Rasulullah lah, inilah, tak ada. Mungkin kalau ada pun secebis lah aja. Lagi saya agak tak setuju lah. Kurang setuju. Kurang bersetuju. Surah itu adalah cara pemilihan masa itu. Sesuai dengan masyarakat kota yang kecil. Dengan dengan jumlah rakyat yang kecil. Itu kaedah pemilihan demokrasi di masa itu. Ya. Bila sudah membesar, kita mesti mencari satu kaedah sesuai dengan jumlah rakyat yang besar. Dan kaedahnya adalah membagikan kawasan-kawasan di sini mengikut acuan England kan, Westminster punya demokrasi. Jadi cuma tidak disebut cara pemilihan masa Khalifah 4 ke apa itu, Majlis Syura itu tidak disebut demokrasi, tetapi itu adalah prinsip demokrasi. Cuma sesuai dengan masa itu. Sebab itu Islam ni sesuai dengan semua masa, the way cara hidup. Jadi itu minta maaf saya itu bagi saya betul. Tidak salah. Dan ini demokrasi yang sesuai di masa ini. Demokrasi ini masih mencari kaedah yang baik, sebab itu setiap negara akhirnya berbeza dalam menuju demokrasi. Dan kalau kita tengok pun ni, Trump yang dianggap negara yang demokratik, dia sendiri tidak mengakui keputusan kan. Bagaimana sebuah negara demokrasi, pendukung demokrasi Tak boleh terima kalah. tak boleh melihat bahawa demokrasi yang dia lalui itu satu demokrasi yang benar-benar berada di landasan demokrasi. Jadi, bila kita heretkan permasalahan yang disebutkan ini, orang politik ni dia sukar untuk terima kekalahan. Itu satu benda yang nyata lah. Dia tak boleh tidur malam lah. Pernah saya kata dalam satu wawancara dulu, orang politik yang nak hilang kuasa ataupun hilang jawatan ni, seolah-olah nyawa nak tercabut daripada badan. Tapi bila saya tanya, dia kata tak tahu lagi, bila kita tak pernah rasa lagi nyawa nak cabut badan. Betul juga. Tapi dalam soal Pakatan Harapan ini, bibit-bibit ke arah perpecahan itu seolah-olah macam diatur. Seolah macam sudah seperti tersurat dan tersirat. Apakah saudara setuju bahawa itu sebenarnya yang menuju ke arah itu? Dia kalau kita lihat dari segi nawai itu demokrasi yang tidak Islamik lah, Islamik yang pure maksud kan. Ada integriti, ada maruah dan moral dan sebagainya.
pembentukan apa saja gabungan dalam politik yang Western ni, mesti ke arah yang sebenarnya saudara zaman sebut tadi, untuk mendapatkan kuasa dan mengekalkan kuasa. So dalam sistem politik kita sekarang ini membenarkan menggunakan Machiavelli tadi. Bila menggunakan Machiavelli tadi, apa yang dibangkitkan itu mengenai wujudnya Pakatan Harapan itu adalah mereka awalnya dia jujur, tapi separuh jalan dia jadi tidak jujur. Itu adalah PA atau perangai politik. Manusia tak boleh nak konsisten, tak boleh nak istiqamah dengan waktu sebelum ada kuasa dan selepas ada kuasa. Dan manusia ni diuji apabila ada kuasa. Dan sesiapa pun bila ada kuasa diuji. Rakan kita yang baik pun bila ada kuasa sudah berbeza. Pokoknya dari segi pakaian dia, perwatakan dia, keinginan dia sebagainya, kereta, rumah dan sebagainya. So berbalik pada PH sekarang ni, bukan soal diatur. Mereka awal, saya rasa betul, benar ikhlas, tulus untuk dua tujuan. Pertama nak menjatuhkan kerajaan UBN. Kleptokrasi yang digelarkan kleptokrasi. Yang kedua, nak melihat satu reformasi berlaku dalam negara kita ini. Itu maksud awal kepada penubuhan itu. Semua parti-parti gabungan itu sepakat untuk menuju mencapai dua tujuan ini. Tapi bila sampai separuh jalan, inilah kata manusia diuji dengan kekuasaan, dengan wang ringgit dan sebagainya. Sampai satu peringkat, keikhlasan tadi sudah tidak ada. Boleh kita Boleh sebut? saya tambah. Sila. Apa itu PH? PH kita tahu ialah gabungan parti-parti politik. PH ini bukan sesuatu yang baru dalam negara ini. Kalau kita lihat sebelum merdeka 1947, sudah ada gabungan. Parti politik Melayu Kiri bergabung di bawah Putra. Antaranya PKMM yang dipimpin oleh Dr. Mahathir Helmi. API dipimpin oleh Mustamam. Awas dipimpin oleh Samsyah Fakih. Batas dipimpin oleh Musa Ahmad. Geram, Gerakan Muda. Dipimpin oleh Aziz Sahak dengan Ahmad Ismail. Itu belah progresif kiri Melayu. Kemudian AMCJ, Homeland Council Joint of Action. Ada beberapa parti termasuk MDU, MIC. Kemudian ada beberapa parti lah bergabung. Itu gabungan awal yang telah berlaku di dalam negara ini, kelompok yang progresif dan dianggap kiri dalam menyuarakan dan cuba melahirkan perlembagaan rakyat untuk menolak perlembagaan persekutuan. Kemudian kita lihat di masa Allahyarham Tun Razak, dia pun membentuk satu pakatan 9 parti yang awal menjadi Barisan Nasional, kemudian menjadi 13. Tetapi bila krisis kekalahan baru ni, tinggal mulanya tinggal 3. Lepas tu 3 tu pun MIC pun ada gambaran nak keluar, MCA pun ada keluar, sehingga MCA di dalam pertandingan PRK di PRK Tanjung Piai. Balakong. Balakong. MCA tak percaya kepada Barisan Nasional, pakai simbol MCA sendiri. Ini satu parti yang tak sedari juga. Akhirnya dia kalah teruk juga. Jadi itu menggambarkan bahawa ini bukan biasa. PH pun satu gabungan parti baru. Dan sekarang ini kita lihat di belah kerajaan ada Perikatan Nasional, ada Barisan Nasional, ada Mufakat Nasional. Jadi biasa. Dan kita lihat negara sendiri, misalnya Soviet Union kan, 14 negara bergabung. Akhirnya 1991 pun berpecah. Kan? Jadi PH ini saya tidak yakin boleh kekal dengan keadaan yang ada. Krisis-krisis yang kita nampak, masa di dalam 22 bulan tu pun, kita tengok berantakan. Mana, walaupun kita lihat Barisan Nasional dulu buruk keadaannya, tetapi tidak ada
menteri daripada MCA saman Menteri UMNO saman Menteri MIC MIC gerakan tak ada. Tetapi di dalam PH berlaku. Menteri PKR saman Menteri Bersatu. Ingat tak? Jadi ini berantakan ini dah bermula dan tidak ada jaminan bahawa PH ini akan kekal. Saya melihat PRU 15 memberi pukulan yang besar terhadap PH. Sebab apa? Kalau kita tengok kawasan Malay majoriti 60% hingga 99% ada Terengganu, Kelantan ada 99% plus. Di situ terdapat 102 kerusi yang 60 hingga 99%. Yang 51 sampai 59 terdapat 15 kerusi. Saya nampak kawasan Melayu yang 102%, 102 kerusi itu, 102 kerusi, kalau Perikatan Nasional ni kekal, dan saya melihat mungkin kekal sampai pilihan raya, saya yakin 102 kerusi itu akan dikuasai sepenuhnya oleh Melayu. Oleh Perikatan Nasional. Tidakkah Dan kita lihat yang 51 hingga 59% terdapat 15 kerusi dan kita lihat Presiden UMNO dia menang di kawasan 58.something%. ya. Sebab kita melihat di kawasan Melayu luar bandar dan pedalaman, parti selain daripada UMNO dengan PAS tak ada kekuatan. PKR tak ada kekuatan dan PKR adalah parti yang menguasai pinggir bandar. Tak ada. Jadi saya melihat Saya setuju, tapi ada satu perkara yang dinyatakan oleh saudara Kamu tadi. Bila PN you anggap sebagai menguasai dalam 60% peratusan ke atas dari segi undian Melayu, cuma satu. Perikatan Nasional ni hanya dianggoti oleh Bersatu dan juga PAS. Bersatu kalau kita lihat dari segi akar umbinya sukar. Dan sekarang ni UMNO mengisytiharkan tidak berada dalam Perikatan Nasional. Mereka cuba mempertahankan mufakat nasional bersama PAS, tapi PAS lebih cinta kepada Bersatu ketika ini. Jadi apakah polemik ini boleh kita anggap akan tidak ada dominasi parti dalam pilihan raya selepas PRU 15? So, dia sekali benda ni bergantung kepada persefahaman dalam parti-parti dan pakatan itu sendiri, baik dalam PH atau PN. Dia akhirnya bergantung kepada persefahaman itu. Kalau persefahaman itu dapat dikekalkan sehingga kepada hari mengundi dan tidak berlaku perpecahan, pembahagian kursi, pengagihan dan sebagainya, parti itulah yang akan dominasi pilihan raya. Tapi saya nampak sekarang dah berpecah. Sekarang ni berpecah. Kita tidak nampak satu pakatan yang utuh. Malah rapuh. Maknanya kalau kekal keadaan sekarang ni, perpecahan, kita kata PH berpecah dua. Dalam PN pun berpecah di antara UMNO dengan PAS dengan Bersatu. So ada tiga. Ada tiga grup, tiga koalisi besar. Maknanya akan berlaku penyalihan tiga penjuru. Itu sekurang-kurangnya dalam situasi hari ini yang kita nampak. Itu tak tahu lagi parti-parti kecil ni. Parti-parti seperti Puteranya, parti seperti Perikatan yang Berjasa dan sebagainya ni. Mungkin dia boleh memeriahkan pilihan raya ke-15 ni dengan bertanding macam di Sabah dan Sarawak. Bang, sebelum saya lupa, yang disebut baru ni tentang 130 bahagian, UMNO menolak kerjasama dengan Bersatu. Baru keluar. Itu keluar dari mana? Sumber. Macam-macam. Okey. Sehingga Anwar pun claim satu waktu pada 23 hari bulan 113, September dia kata ada 130. Dan kalau campur Sarawak ada 198. Okey. Jadi ini sumber dari mana? Jadi nyata kalau tidak? Betul. Kalau sumber terkeluar daripada lubang kubur. Dari kubur jadi kan. Jadi ada suara-suara hantu. Jadi bagi saya saya melihat beginilah. Memang tadi kita kalau tengok detail pada pilihan raya 14, Khalid Samad di Shah Alam menang di kawasan 75% Melayu. Tetapi masa itu middle class Melayu menolak Barisan Nasional. Misalnya di Kapar, Niam Belah Sani dapat 46,000.
Tetapi PAS dapat 14 ni dapat 47,000. PAS dapat 31,000, UMNO dapat 26,000. Kalau dicampur, Ya. Ini menang. kalahlah dia. Itu kawasan Melayu. Jadi pantai, Melayu 62 tapi menang PKR. Itu masih itu kerana berlaku 3 penjuru. Jadi bagi saya, saya tidak nampak bahawa perbezaan-perbezaan pendapat, orang UMNO ada suara dari selatan agak berbeza Dengan timur. dengan kepimpinan di pusat kan. Ya. Tapi itu pandangan yang saya rasa tidak boleh mempengaruhi sehingga memecahkan Perikatan Nasional. Itu bukan dalam sama UMNO, di antara parti itu sendiri. Perbezaan pendapat, saya bimbang berlaku perbezaan pendapat. PAS ni tak sama dengan Bersatu. Bersatu tak sama dalam UMNO. Dalam konteks PN. Begitu juga dalam konteks PH. Kalau persamaan pendapat tidak berlaku di antara DAP dengan PKR dan dengan Amanah, maka akan berlaku pecahan tadi. Ya, jadi begini. Saya begini tahu. Ini dianggap sebagai United Front lah, gabungan kan. Memang berbeza politik, berbeza pandangan ni tidak mesti memecahkan. Contoh, kita tengok dalam Second World War, komunis Rusia boleh bergabung dengan Amerika memukul fasis. Tahu? Di China, Kuomintang bergabung dengan PKC, pukul Jepun. Di tanah Melayu, Force 136 bergabung dengan PKM, pukul Jepun. Jadi dalam konteks ini bagi saya, dia gabungan untuk apa? Gabungan untuk mendapatkan kuasa. Jadi saya melihat, walaupun dia berbeza, antara Bersatu, antara UMNO dengan PAS, tetapi dia akan bersatu kerana untuk mengekalkan kuasa. Macam dulu, mengapa kepimpinan di dalam parti PKR, Amanah, apa semua boleh terima Mahathir? Kerana tujuannya mendapatkan kuasa. Jadi saya tak melihat bahawa perbezaan ini boleh memecahkan itu. Pasal tujuannya adalah untuk mengekalkan kuasa. Bagi saya tak ada. Dan kita lihat, mengapa saya katakan Perikatan Nasional ada advantage dengan UMNO dengan PAS. Pasal produk dijual oleh UMNO tu jelas daripada dulu. Produk dia ialah menjual Melayu. Contohnya slogan dia Melayu. Produk PAS Islam. Jadi PKR tak akan dapat menebusi kawasan Islam dan Melayu ini. Sebab ini telah menjadi modal jualan dan laku untuk UMNO. Dan PAS, PKR nak jual apa? Tapi produk Melayu dan Islam ni sudah berubah sikit sekali dengan beradanya generasi baru kan. Generasi baru tak nak nafikan. Kita ada hampir separuh daripada generasi lama ni akan terlibat dalam buat pemilihan ni. Mereka sekali tak mudah lagi diperdayakan dengan produk yang disebutkan oleh zaman kan. Melayu dan Islam. So kalaulah kedua parti tu, kalau kita kata PN berharap kepada dua produk ni, saya rasa tak meyakinkan dia boleh mempertahankan kerajaan ini. Satu produk lagi. Jadi begini, sebab apa? Sebab itu saya bacakan 102 kerusi di tempat yang memang laku Melayu. Jual produk Melayu dan Islam. Memanglah di pinggir bandar, itu adalah kawasan yang menjadi pusat kepada PKR. Tapi dan tengah bandar adalah DAP punya daripada dulu. Pokok pakalnya juga nanti bergantung sejauh mana persefahaman di antara Melayu UMNO dan Melayu PAS. Walaupun ada 120 kursi, tapi 102 kursi yang 102 kursi yang solid. Ya. Tetapi kita kena ingat, perangai orang politik ni tak boleh dimonitorkan secara teori. Dia sampai satu peringkat kan, aku rasa ini hak aku. Dia buat keputusan. Kau baru masuk Bersatu. Ini hak aku. Kau baru masuk sini dah. Ini akan berlaku. Jadi itu yang saya kata tadi, bergantung kepada persefahaman tadi. Jadi kalau produk itu saja, itu produk menjadi satu faktor lah untuk Melayu dah. Tapi kalau persefahaman tadi tidak ada di antara tiga parti ni yang kita ingat macam disebut oleh Datuk Dahlan tadi, PAS jelas nampaknya lebih begitu jinak dengan
bersatu dan telah mengenepikan UMNO sehingga timbul satu perasaan iri hati Ya. pada UMNO. Yang terbaru saya tengok, saya petik apa yang disebut oleh Ketua Pemuda UMNO, Datuk Asrah Wajdi. Dia kata apa-apa bergantung kepada rundingan dalam majlis presiden yang hendak diwujudkan. Ya, nanti. telah diwujud Telah pun. diwujudkan. Jadi kalau majlis presiden itu gagal, kadang-kadang kita tengok perbezaan politik ni di antara PH dengan PN ni kerana dia dimonopoli oleh Melayu, tak jauh bezanya. Perangai Melayu tu ada dalam dua-dua tu. Kenapa BN sayang sangat nak buang MCA yang telah pun ditolak oleh masyarakat Cina dan tak agak diratibkan soal DAP ni memang musuh ketat kepada UMNO? Tak mungkinkah berlaku persefahaman antara dua parti yang bermusuh lebih berpuluh tahun Ya, ini? dia memang kalau kita nak melahirkan suatu kuasa yang besar, kita mesti bergabung dengan pasukan yang besar. Yang besar. Itu memang betul. Kalau kita tengok sejarah negara-negara dulu bagaimana Bismarck nak menyatukan Jerman kan. Dia biarkan dulu Perancis dia lawan pukul yang kecil-kecil, akhirnya walau. Bergabung. Itu memang betul. Dalam konteks ini, kalau orang UMNO satu masa nanti berfikir bahawa kuasa yang untuk mempengaruhi pengundi Chinese adalah DAP di dalam kota, kan memang dia memang mewakili pengundi-pengundi Cina. Dia memang MCA bankrupt di dalam mendapatkan pengaruh di kalangan orang-orang Cina. Ya. Dan dia menang pun, dulu pun, sampai sekarang adalah di majoriti kawasan Melayu. Majoriti Melayu. Cuma, adakah UMNO melihat kalau dia membuka laluan ke arah DAP itu, dia akan dapat mengekalkan pengaruh dia di kalangan orang Melayu, orang bandar. Sebab momokkan terhadap DAP. DAP ni sejak daripada Mahathir dulu lagi mengajar orang UMNO dan mengajar orang Melayu. Yang DAP segala macam tu. Dia tu, jadi benda ni masih belum Baik, saya pergi Emso. Bila berlakunya orang kata berantakan macam ni lah, PH ni diambang kucak kacir. Sehingga sekutu PH, Amanah dan DAP dah menyatakan rasa kurang yakin terhadap Datuk Seri Anwar yang terbaru. Itulah kita melihat ini satu bagi orang PH lah, satu kedukaan juga apabila melihat aksi-aksi yang ditunjukkan oleh pemain-pemain ini dalam PH sendiri dengan kenyataan terbaru dibuat oleh Presiden Amanah, Muhammad Sabu dengan bersama dengan Linggo Eng. Cik Osman Agung di Linggo Eng, seolah-olah nak mewujudkan satu coalition baru dan membuat PH sendiri. Padahal dia itu sendiri berada dalam PH. Tapi orang melihat bila dia nak mewujudkan satu coalition baru, seolah-olah nak meninggalkan PH. Itu yang difahamkan. Yang difahamkan dalam itu. Jadi bila berlaku macam ni, berlaku satu rasa tidak kesahaluan ini, itu menyebabkan timbul pertanyaan tadi, apakah ni PH ini akan berkubur? Dia tidak mustahil terjawab. Dia akan boleh orang boleh menganggap dia sebagai terkubur. Kalau yang dua-dua tiga orang ni sakit, tiga-tiga ni sakit. PKR sakit, Amanah sakit, DAP sakit. Cuma sakitnya berbeza. Yang ni mungkin kanser, yang ni jantung ataupun yang ni kecil manis. Jadi kalau tiga penyakit, tiga serangkai ni tak disembuhi segera dah, mungkin kulit nak bisa zat kita dalam maut. Saya bangkit. Okey. Dia gabungan parti tentulah berdasarkan kepada kekuatan parti. Dan saya telah melihat sejarah parti-parti politik di Malaysia lah, tanah Melayu Malaysia. Parti yang tidak ada state base ya. Parti ini akhirnya akan menguncup dan mati. Contoh yang mudah dulu, MCA menguasai Penang. Selepas dia terpukul 169 oleh gerakan, akhirnya MCA
menjadi duka lara, hanyut. Bawa diri. Begitu juga bila gerakan terpukul Oleh pada DAP. 2008, hari ini gerakan menjadi pelarian di dalam gelap. Nak ke mana pun tak tahu. Terabur-rabur. Terabur-rabur. Jadi kita lihat juga macam PPP. Satu masa di Arsani Bersagam, Ya. SPC Bersagam di Perak. Kuat. Ya. Tahun 69 hampir menguasai tu gabungan itu. Akhirnya dia kompromi dengan UMNO, dia tidak mendapatkan state base. Akhirnya PPP pun Hancur. lenyap. Kita tengok di Kelantan tau. Di Kelantan berjasa. Pada mulanya dia beri arwah Mak Nasir jadi Menteri Besar. Kemudian dalam satu pilihan raya lepas tu dia kompromi, berjasa hilang. Dan Tengku Ghazali sendiri dulu pas pada tahun 86 terpukul teruk dah pilihan raya 1986. Kelantan tinggal 2 kerusi tak salah saya di Kelantan. Dan masa itu kekuatan adalah pada 1946. Tetapi oleh kerana Tengku Ghazali confidence untuk mendapatkan persekutuan ini Malaysia dengan dapat mempengaruhi PBDS di bawah Leo Mogi di Sarawak, kemudian PBS di bawah Pirate, dia sudah confidence. Dia melepaskan Kelantan kepada PAS. Kalau masa itu majoriti calon-calon adun tu daripada 46, PAS di semangat 46 menguasai Kelantan, saya yakin dia kekekalan. Dia dapat menguasai Kelantan dan itu menjadi state base dia. Saya rasa krisis 1998 Anwar 2 September itu mungkin ada kemungkinan sebahagian, tetapi oleh kerana dia tidak menyedari perlu state base ini. Begitu. Jadi kita lihat sekarang ni, mana ada state base? DAP yes ada di Pulau Pinang. PKR yang bergolak ini, saya dengar cerita kelompok Menteri Besar sekarang sedengar mungkin menjadi pemberontak kerana dia difahamkan orang Azmim dari sumber-sumber yang saya percayai. Sumber hantu. Jadi mungkin Selangor terhilang kepada Menteri Besar dengan satu parti yang baru mungkin. Itu saya dengar lah. Saya tak pasti dari sumber yang mungkin betul ke tidak. Jadi kalau PKR hilang state base dia di Selangor, tinggal di AP, PH akan hancur. PH akan, you boleh tafsir lah. Bila parti-parti pendukung utama sudah hilang state base. Macam Perikatan Nasional pun. Saya rasa Perikatan Nasional ini sekarang nampak kekal hebat kerana Prime Minister dia, Perdana Menteri itu datang daripada Bersatu. Sedangkan parti Bersatu sendiri jangan akan tunjang, akan serabut pun tak ada. Tidak membesar. Kan? Itu. Jadi dan dia tak ada state base tau. Betul. Macam di Sabah itu bukan state base dia. Pasal dia hanya menang 11 kursi. UMNO pun menang 14. Itu bukan state base. Lagipun Sabah ni bukan boleh percaya lah kan. Bukan boleh tentu kan. Bukan boleh tentu. Dan itu sejarah yang kita semua tahu kan. Bila tak ada state base, saya tidak nampak PH ni boleh kekal. Dan saya tidak nampak juga Bersatu boleh kekal. Kecuali satu keberanian berlaku di dalam kepimpinan Bersatu, dia kembali ke dalam UMNO dan Bersatu akan selamat. Bagi saya, kalau tidak, ditakdirkan Tan Sri Mahyudin sudah tak bersedia memimpin. Perikatan Nasional akan tiada. Parti yang tak ada state base, sejarah telah membuktikan. Bila ni berlaku MSO, kita nampak Datuk Seri Anwar yang sekian lama mengimpikan jawatan Perdana Menteri dengan harapan tunjangan adalah Pakatan Harapan lebur di tengah jalan. Jadi apakah kita nampak ini sebagai satu kesudahan yang tragik bagi Anwar? Yalah, kalau kita melihat, kita membaca, menerima apa yang dikatakan oleh Abdul Zaman tadi, coalition tu mesti ada kesatuan, ada satu kekuatan, tidak ada, tak terberai kan. Jadi dengan apa yang berlaku sekarang ni, dengan timbulnya kebatrakan dalam PH ni lah. So secara automatik harapan Anwar yang digantung kepada PH itu sudah tidak ada. Satu PH berantakan.
Yang kedua, selagi Tun Mahathir berada. Ini yang disebutkan di mana-mana. sebenarnya Apakah you boleh terima andaian itu? Sebenarnya Tun Dr. Mahathir dalam soalan sekali bukan satu faktor besar. Dia bukan satu faktor besar, tapi persepsi orang terletakkan dia tu hebat. Sebenarnya baik PH ke apa ke PN UMNO sendiri kena lupa dah Tun Dr. Mahathir ni. Kena ke tepi dah dia Dr. Mahathir ni. Sudah tak ada dah. Anggaplah dia sudah tidak ada. Jadi kerana persepsi orang Melayu ni mudah kan dah. Bila disebut tu hebat. Jadi dia tidak ada satu faktor besar dalam nak musnahkan PN ataupun PH dan sebagainya. Jadi dalam PH kalau nak kena kembali kekuatan tu dia buang persepsi jadi baik. Parti-parti dalam tu yang telah masih bagi meletakkan bergantung hari hidup, bergantung nyawa kepada Tuan Dr. Mahathir dah. Maknanya pemulihan dalam PH tidak akan berlaku. Begitu juga di dalam UMNO tu sendiri. Kena lupa dah. Untuk apa lagi mengingati seolah meletakkan dia tu sebagai satu roh gaib tau. Boleh membantu kita. Jadi yang mengganggu dia sekarang ni, yang mengganggu dan terganggu adalah PS itu sendiri. Ialah kerana Tuan Mahathir. Saya lihat Mahathir ni dia syok sendiri saja. 3-4 orang gerombolan kecil dia. Dia sudah tidak ada makna yang besar di dalam pergolakan politik nasional lah sebenarnya. Dan faktor Mahathir ni saya rasa bukan faktor yang boleh menentukan perjalanan UMNO ke perjalanan PH ke. Dia ni sudah tertinggal kereta api jauh ke belakang lah. Dia nak mengejar kereta api tu sudah tak larat lah dengan fizikal dia, dengan pasukan dia yang begitu kecil. Dan dia tak ada. Saudara Kamu Zaman, apakah mungkin yang menyebut bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad masih lagi kenyit mata dengan Tan Sri Muhyiddin dalam perkembangan politik mutakhir ini, dan kemungkinan besar penyatuannya akan kembali selepas kedudukan Anwar ini dipastikan tidak mampu untuk menjadi Perdana Menteri. Abang jangan jawab sekarang kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan terus berbincang mengenai berkuburkah PH bersama dengan saudara Kamal Zaman Yaakob dan juga Sayuti Omar selepas ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Berkuburkah PH? Ramai yang kata bila nak berkubur, betul ke berkubur kan? Itu kita bagi untuk kita lontarkan perkara ini untuk kita bincang secara bersama dengan butiran-butiran dan juga orang kata ke arah mana sebab-sebab dan sebagainya. Baik, saudara Kamu Zaman, tadi saya tinggalkan tentang kenyit mata antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tan Sri Muhyiddin. Sama ada itu sebagai andaian ataupun telahan yang tidak berasas pada pandangan? Bagi saya, andaian Mahathir dengan Mahyudin ni sejak daripada dapat kuasa March yang dulu lagi kan. Yeah. Jadi seolah-olah kononnya semua gerakan ataupun movement yang berlaku kepada Mahyudin itu adalah arahan dan juga monitor atau perjalanan yang telah diatur oleh Tun. Tapi saya melihat itu rasa saya adalah tidak benar sama sekali. Dan Mahyudin sendiri tidak perlu kan daripada Tun. Dia lebih perlu daripada Safi Afdal, daripada Tun. Di segi kepentingan Sabah apa semua kan. Tun ini adalah satu kelompok yang sudah menuju pintu keluar lah, bagi saya. Jadi tetapi kalau Tun datang nak membantu, saya rasa dia tidak ada masalah. Itu pun saya percaya sukar untuk Mahyudin menerima orang macam Tun ini yang lebih banyak masalah. Sebab di dalam PH dulu, walaupun dia dah berjanji nak bagi ke Anwar 2 tahun selepas berkuasa, kita tengok dia drag, menimbulkan masalah. Jadi kalau Mahyudin ambil juga orang macam Tun ini yang sudah tidak begitu berpengaruh, mungkin problem yang dia bawa atau masalah lebih banyak rugi daripada untung. Dia bagi saya, Dr. Mahathir ni pengaruh dia tak besar. Tapi kerana politik orang Melayu tu suka politik yang metos, politik yang tahyul, dia ambil Mahathir ni sebagai azimat je. Azimat untuk nak menampakkan Melayu itu. Nak menampakkan Melayu. Jadi kalau kita tahu dalam dunia Melayu, apa azimat itu?
ataupun jimat dia panggil. Indonesia panggil jimat. Benda yang dah karut marut. Jadi apa lagi nak mengambilkan orang yang seperti tu dah mengkhianati PH. Lepas tu apa ni sekarang ni nak berbaik pula kononnya berjeling mata dengan Mahyudin. Saya rasa setuju. Mahyudin pun tak terliur dah. Kecuali untuk nak jadikan azimat je lah. Jadi kalau azimat benda tu dah karut kan. Kalau dalam sudut agama benda tu dah tak betul. Tapi kalau ikut kita bincang tadi seperti yang dilontarkan oleh saudara Kamal Zaman, apabila berlaku hasrat untuk mengekalkan kuasa, dia akan menghalalkan cara. Betul. Apakah ini Dia akan melakukan. Jadi bila nak mengekalkan kuasa dan nak kekuasa, dia akan melakukan apa sahaja konteks politik yang tidak ada integriti macam Melayu ni. Kenikmatan juga berlaku di pihak sebelah sana. Saya rasa tak mustahil. Anwar pun sedang menikmati dengan Najib. Telah pun dulu. Ya. Kan kita tengok kan keluar. Jadi Dalam konteks yang saudara Datuk Dahlan kata tadi. Bagi saya Mahyudin lebih cenderung untuk mendapatkan sokongan daripada Shafie Apdal. Pasal di Sabah itu sekarang ini menteri besar adalah datang daripada UMNO. Dan kalau Shafie Apdal bawa 8 kursi MP dia kepada pusat, dan Mahyudin akan dapat parti dia mendapat advantage di Sabah. Bagi saya dia lebih cenderung untuk meyakinkan Shafie daripada nak Dr. Mahathir. Dr. Mahathir. Memang betul bahawa di segi teori politik mengecilkan musuh, membanyakkan kawan, dan mereka bersatu selalunya atas kepentingan bersama. Di dalam politik ni kepentingan bersama itu adalah Penting. menjadi glue kepada apa pun. Kalau tidak ada kepentingan, bila berbeza kepentingan adalah musuh walaupun di dalam satu parti. Bila bersama kepentingan walaupun di luar akan menjadi satu pasukan. Itu satu ABC politik lah. Kita lihat. boleh Pakatan Harapan berdiri teguh tanpa PKR? Pakatan Harapan tanpa PKR tak mungkin. Tak Tapi mungkin kalau boleh. PKR tanpa dua lagi boleh. Sebab ni kita tengok kepada kuantiti kursi dia. Kursi, kalau kita tengok kursi kan, tanpa mengambil kira 10-11 kursi dulu, dia merupakan parti yang punya kursi yang terbanyak dalam PH. Jadi kalau tengok ada kuantiti, kekuatan itu ada pada PKR. Maknanya kalaulah kita kata Amanah dan DAP nak keluar, nak meninggalkan PKR. Meninggalkan PKR, kononnya nak saya tak tahu dia meninggal tu nak membubarkan PH ke ataupun meninggal tu kerana nak supaya PKR tu keluar daripada PH. Tapi maknanya kalau dia meninggal, Anwar meninggal PKR, dua parti ni tak boleh nak survive. Kecuali dia mencari teman baru dia pula, dia bergantung dengan Mahyudin, dengan PN. Sebab ada ura-ura. Ada ura-ura. Ini menyebabkan kecoh dalam PH tadi. Ada ura-ura. Ada kata kalau guna istilah jeling-menjeling tu ada. Ada pertemuan tengah malam. Satu pemimpin kanan sebuah parti dalam PH dengan pemimpin kanan dalam sebuah parti PN. Jadi kalaulah mereka ni nak meninggal, konon nak orang kata nak buankan begitu, Anwar nak matikan Anwar tak akan mati. PKR tak akan mati. Kalau dihitung PKR, Amanah, DAP, kalau saling berpecah ni, saya rasa yang lebih survive dalam pilihan raya ni ialah PKR. Bukan sehingga kursi dia dapat kursi boleh memerintah Malaysia. Maknanya boleh mengekalkan. Boleh saya tambah. Boleh. Saya ingin menjelas sikit dapat tadi. Kalau ditakdirkan DAP bersama Amanah mengesampingkan PKR, DAP sebab apa? Kawasan yang 50% ke bawah Malay terdapat 48 kursi di Semenanjung. Dan DAP pun dia menang 42 kursi. Ya. Jadi DAP memang dia mantap. Macam mana pun dia tidak akan mati sebab di segi sejarah pembentukan DAP tahun dan mula masuk bertanding tahun 69.
dengan isu yang dia bawa Chinese mempersoalkan masa itu sama dengan gerakan sama PPP, dia menang. Itu segi sejarah. Dan parti rakyat pada masa itu melihat DAP adalah musuh kerana DAP dianggap sebagai penghalang kepada perjuangan kelas di dalam PRM, PSRM tau. Itu dari dulu tau. Jadi dia tidak akan matilah. Tetapi Amanah akan menghadapi krisis yang besar. Kerana 11 kursi parlimen ini, saya telah buat kajian. Dia nampak mungkin boleh kekal 3 saja yang jelas. Pertama, 9. Mak Sabu. Mak Sabu kekal. Mak Sabu kekal di segi komposisi. Okey. Salihuddin pun kekal di segi Pulai. komposisi pengundi. Okey. Khalid mungkin kerana dia berada di kawasan 75% Melayu yang middle class dulu pergi kepada PH. Tapi kali ini kalau middle class tu balik pula kepada Perikatan Nasional, dia pun mungkin kalah walaupun dia menang 35,000 ke apa dulu. Mungkin. Yang lain itu misalnya Temeloh pada result tahun pilihan raya PRU 14, kalau dicampurkan undi UMNO dengan undi PAS, menang 13,000. Jadi saya melihat macam Mahfuz ni kalau kita kira dia kalah bukan 8,000 kalau dicampur, tak salah saya. Jadi maknanya sudahlah Amanah tidak ada state base. Parlimen-parlimen dia ada parlimen-parlimen yang kritikal untuk dia menghadapi pilihan raya ke-15. Jadi kalau DAP bersatu dengan Amanah meninggalkan PKR, DAP mencari jalan susah tau. Kecuali dia nak berjalan sendiri macam dahululah. Dan PKR pun tidak senang kali ini. Tidak senang. Macam sebagai contoh atas dasar apa? Tadi kita walau DAP PKR ini dia menang kursi yang di pinggir bandar kan. Yang agak multiracial. Macam di Selangor, macam di Johor, macam di Perak sebagainya. Tetapi banyak kursi dia, misal di Kedah dia menang 7. 6 di dalam keadaan yang kemungkinan teruk. Misalnya di Merbuk. Dia kalau dicampur, dia boleh kalah 10,000 tau. Macam saya kata Kapar tadi. Dia boleh kalah 10,000. Kalau dicampur PAS dengan UMNO ada 57, dia dapat 47 saja belah sana. Di Kedah daripada 7 saya kaji 1 saja di Alustar, dia ada berbeza 1,000 lebih. Itu dalam konteks UMNO tidak digemari oleh pengundi-pengundi pada masa itu. Tetapi kalau bersatu dengan PAS, bersama dengan PAS, UMNO, PAS dan bersatu, PPBM, Itulah di segi mungkin gambaran yang lain. Jadi bagi saya setujulah dengan saudara Sayuti bahawa PKR ni tidak mati sebab dia didokong sudah begitu lama. Sebab masa 2004, Wan Azizah seorang saja yang tinggal di Pematang Pauh. Dia boleh survive. Jadi kalau daripada 51 baru ni, Azmin buat lagi 10, katakan apa semua. Kalau dia menang 20 pun, katalah dia sikit 20. Dia tak boleh mati. Kalau 1 dia tak mati, takkan 20 dia boleh mati. Jadi saya tidak nampaklah DAP akan meninggalkan PKR. Pasal untuk masa depan kursi yang multiracial ni adalah menjadi base kepada PKR. Kalau dia tinggal, dia akan rugi sebab di perkampungan dan luar bandar, DAP tak ada rakan tau. PH tak ada rakan tau. Yang boleh menembusi. Yang boleh menembusi tau. Penguasaan PAS dan UMNO dia tak ada. Jadi rakan dia adalah PKR. Kalau dia mengharapkan Amanah menjadi PAS 2.0 gerakan, tak mampu. Kita tengok result PAS result Amanah di Kelantan dan Terengganu kan. Sangat teruk tau, kecuali Usam Musa di Kota Baru. Result yang baik. Di Terengganu tak salah saya 1 saja yang tak hilang deposit. Jadi siapa yang nak menembusi ini? Tak ada. Jadi DAP
tidak ada kemampuan untuk meninggalkan PKR untuk jangka panjang perjuangan dia lah. Saya tengoklah. Jadi kalau di situ mungkin PH ni tidak kekal lama. tidak mati, tetapi terpukul dengan pilihan raya PRU 15. kalau dia Sekiranya 3 parti tadi kekal dalam perikatan dalam nasional, dalam perikatan nasional. Kalau mengikut dari UMNO. apa yang ditafsirkan oleh saudara Kamuzaman ni, MSO, menampakkan bahawa selepas PRU 15, sekali lagi tidak akan ada parti yang mendominasi seperti yang pernah berlaku 60 tahun yang lepas dalam UMNO dan Barisan Nasional. Jadi apakah MSO nampak perkara ni akan menjadi kenyataan? Kalau tidak ada penyelesaian dari coalition baik dalam PH, dalam PN, masing-masing sekali sedang menuju ke arah jalan itu sendiri untuk mencari kawan selepas pilihan raya. Mungkin UMNO menanglah kita kata dalam 50 kursi. PKR menanglah kata 30 kursi atau 40 kursi. DAP dah dalam 30 kursi dah. So PAS dia boleh mengekalkan kursi dia di Kelantan, Kedah dan Terengganu ini dalam 30 kursi dah. Saya rasa waktu tu akan berlaku satu lagi coalition baru untuk mewujudkan kerajaan. Apakah idea untuk mewujudkan unity government itu satu benda yang bijak dan perlu? Dia kalau dah tak dapat satu penyelesaian dalam proses untuk nak melakukan kursi, dia tidak ada cara lain mewujudkan penyatuan selepas pilihan raya. So kita pun suka rakyat. Saya peribadi suka semua masing-masing bertanding dengan kekuatan sendiri tanpa ada coalition dengan mana-mana. Kumpulan ataupun rakan. Kalau kita meragui di antara satu sama lain. So selepas itu sekali kita bergabung. Kita match untuk mewujudkan cari satu majoriti tubuh kerajaan. Jadi Tapi benda ni bukan satu senang. benda yang mudah. Bukan Dan senang. mudah sebab politik kita ni saya nampak Perikatan Nasional ni akan sampai pilihan raya kerana mereka melihat 102 kursi itu adalah modal deposit. Ya. Fix deposit lah bagi dia orang. Jadi masing-masing UMNO tidak mampu untuk tidak bersama PAS. UMNO perlukan juga PPBM atau Bersatu dan begitu juga PAS. Antara mereka ni bahawa untuk memastikan kuasa masih di tangan mereka, mereka tidak berani untuk berpisah saya rasa. Dan ialah sebab kepentingan bersama itu adalah untuk mengekalkan kuasa yang mereka ada. Dan mereka melihat kedudukan UMNO sebagai parti yang ahli yang banyak dengan 192 bahagian. Dan saya percaya UMNO akan mendapat satu jumlah kursi yang besar. UMNO tidak akan kurang daripada 55 yang dia menang dulu. Dia akan tuntut 55 yang dia menang dulu. PAS 18 yang dia menang dulu. Jadi Bersatu 11 campur dengan Azmin katakan dia 21 modal. Jadi modal asas PPBM adalah 21. Modal asas PAS adalah 18. Modal asas UMNO adalah 55. Jadi saya rasa ada pendekatan untuk mereka menyelesaikan ini. Mungkin UMNO dapat 70 ke? PAS dapat 38 ke 37, Bersatu 35. Jadi mau tidak mau, kalau terjadi begitu, UMNO akan jadi Big Brother balik. Secara tidak sedar. Kalau ditakdirkan UMNO dapat 60 ataupun 60 ke 70 kursi. Big Brother balik. Dan dia akan jadi Big Brother balik. Jadi kalau PAS dapat katakan 35 dia menang. Atau ni 30 PPBM katakan 31. Jadi UMNO akan jadi Big Brother balik. Dan bagi saya tak ada jalan yang selamat bagi PPBM ataupun Bersatu, mereka dikembali bersatu dengan UMNO. Dan dia menjadi satu kekuatan yang lebih terjamin lah bagi saya. Apakah saya nampak masih ada kalangan pemimpin UMNO yang relevan untuk mengiyakan apa yang diperkatakan oleh saudara Kamuzaman? Ada. Kalau UMNO, kalau kita bagi dalam kumpulan UMNO ada 3 kumpulan. Satu yang nak berdiri sendiri, yang kedua yang kekal semangat dengan PN ni, yang ketiga nak bersama dengan Bersatu, tunjukkan kembali balik, mengajak Mahyudin, Tan Sri Mahyudin kembali balik. Itu ada gerakan tiga-tiga ni ada. Tetapi soalnya sekarang ni, sekali lagi UMNO tu sendiri sebagai organ yang ataupun yang
players politik yang nak pada kuasa ni kan, dia rasa dia ada teori masing-masing. Kalau aku terima ni, aku akan terlepas. Kalau aku terima ni, kau akan terlepas. Maknanya selagi masing-masing tidak ada keikhlasan untuk nak cari kemenangan dia akan berlaku clash. Bila berlaku clash ni dia tidak akan kompak. Maknanya, dalam PS tu sendiri, betul dari segi angka, saya setuju dengan apa disebut oleh saudara Kamarul Zaman dah. PAS boleh 30, UMNO boleh 50, ini boleh. Tapi soalnya dalam nak menentukan kursi pun akan berkecamuk. Berkecamuk. Akan berlaku. Tak mustahil akan berlaku 3 penjuru. PAS berlawan, UMNO lawan, PN pun lawan. Saya tidak nampak itu. Pasal ikatan kepada mereka adalah mengekalkan kuasa. Dan mereka tidak berani ambil risiko lagi. Sebab kalau sekali pilihan raya ini, mereka kecundang dan satu tragis yang akan membawa perjalanan susah yang panjang. Especially bagi UMNO. Memang di kalangan UMNO, ada yang mereka yang lupa dan merasakan mereka kuat kerana numbersnya, kerana bahagian. Tetapi dalam masa dia berkuasa pun, dia tumbang. Apa lagi? Sekarang UMNO macam menempel kuasa. Walaupun tumpang. Walaupun bentuk bersama bentuk bersama. Tetapi ini satu yang mereka lupa tahu. Mereka lupa bahawa mereka telah kehilangan kuasa dan kesempatan yang ada. Mereka turut bersamalah membentuk. Tetapi kalau mereka pergi sendiri, mereka takkan boleh berkuasa. Itu saya punya kesimpulan, mereka tak akan boleh berkuasa sendiri. Mereka boleh bertanding 191 pasal bahagian ada. Tapi kalau menang 20, 30 dia, apa makna? Macam orang kata, peluru habis Palembang tak matilah. Macam bersatu sendiri. PPBM ni, dia akan menjadi melalui jalan sukar. Kalau Tan Sri Mahyudin tak ada, dia akan melalui jalan sukar. Pasal bersatu ni, dia ada istilah muhajirin ansar atau di dalam tu. Ada muhajirin dan ansar. Kemudian dalam muhajirin tu pun ada dua puak. Ada puak lagi. Ada dua gerombolan. Satu gerombolan 15 daripada UMNO, satu gerombolan 10 daripada PKR. Jadi bukan saja ada ansar dan muhajirin, muhajirin pula ada puak lagi. Ada kabilah-kabilah lagi. Ada pecah lagi. Kalau tak Dek Mahyudin, saya rasa dia juga salah. Jadi sebab itu saya rasa PPBM ataupun Bersatu, dia tidak boleh pergi sendiri. Dia akan berkompromi dengan UMNO. Dan bagi saya, jalan selamat dia orang adalah bersatu selepas pilihan raya lah. Dia betul, kompromi itu ada. Kompromi itu ada desa-desu nak kompromi. Macam saya sebut tadi lah, ada komplain nak kompromi. Tapi ada yang anti kepada Bersatu itu sendiri. Latang suara. Misalnya bekas timbalan Presiden, Datuk Muhammad Hassan, Khalid Nordin, Fuad Zakasi. Orang ni orang Johor ni. Orang ni yang lantang kan. Ketua Pemuda pun sama. Ketua Pemuda. Asraf Wajidin. Jadi ini merumitkan dan boleh menyebabkan stability PN tu sendiri orang kata tak boleh tak steady kalau untuk menghadapi pilihan raya. Saudara Kamarul Zaman sebut tadi, dia yakin bahawa Perikatan Nasional kekal sehingga pilihan raya 15. Dengan kelebihan kalau kita tengok 18, 111 tadi tu kan. Apakah saudara Sayuti setuju dengan pandangan ataupun ada gerakan-gerakan lain yang boleh menumbangkan PN di pertengah jalan menuju ke PRN? Dia pokok pangkalnya kepada kesatuan hati tadi. Kalau kesatuan hati tidak bersatu seperti ditulis atas kertas hari ini, dia boleh kekal. Tetapi soal sekarang kita dah nampak keretakan dalam PN itu sendiri, ketidakserasian tu. Dah PAS lebih condong kepada PN, padahal persetiaan kepada piagam tu ditandatangani bersama dengan UMNO dulu. Jadi itu sudah ada istilah-istilah digunakan sebagai PAS ni tak boleh dipercayai dan khianat. Orang yang tak percaya pada PAS ni adalah bekas pemimpin saudara dulu yang kita hormati Tengku Razali. Dia tak percaya pada PAS. Dia tak percaya. Betul. Dalam beberapa dia mungkin dalam pengalaman dia di Kelantan, pengalaman dia memimpin dulu. Tetapi suara dia bukanlah suara yang masin sekarang ini. Kalau suara dia itu suara yang digemari oleh kepimpinan,
sudah tentulah baru ni dia dapat menarik beberapa orang untuk cenderung kepada dia untuk menolak. Soal yang sekali ni sejarah yang dirasa di Tengku tu cuba difahami dalam Tak boleh ke kita kaitkan soal bajet dengan soal kedudukan sokongan kepada seperti yang disebutkan tadi, sokongan kepada Tengku Razali ataupun sokongan kepada Anwar. Saya rasa tak relevan juga. Tak relevan. Bajet tak relevan. Satu lawan 108 tu adalah seimbang. Tapi kerana politik kita ni politik angka dah. Walaupun satu setengah tu kira menang dah. Itulah politik kita ni. Iyalah. Mentaliti orang kita ni terlalu. Yalah, dia macam main bola seimbang. Tapi kalau Tapi skor. PN skor 111, lebih 3 gol, dialah menang. Betul. Itu- Walaupun tu seimbang. Itu matlamat. Walaupun seimbang tu, yes, mungkin PN ini dalam keadaan yang majoriti sedikit, berterusan. Kalau kita tengok dulu, Kelantan pernah majoriti satu state Ya, seat. satu. Tapi boleh sampai akhir. Tak lompat Dan pun. ini test yang berat bagi Perikatan Nasional ini adalah bajet. Tetapi bila bajet itu sudah jelas clear. Dan ini beri gambaran kepada rakyat, terutama pendukung parti, bahawa PN ini boleh mengekalkan kuasa. Dan kerana bajet baru ni, imej saudara Anwar jatuh sehingga saudara Mat Sabu dengan Lim Guan Eng mengeluarkan tak usah mengejar bayang-bayang. Apa makna tu? Dan Nak tukar pula kepimpinan PN. itu jadi bagi saya walaupun bergolak di dalam PN, tetapi bergolak besar juga berlaku di dalam PH. Jadi oleh kerana PH itu juga berantakan, walaupun di sini tidak ada kemantapan di segi organisasi persetiaan itu, tetapi oleh kerana berantak di sana, di sini tidak boleh ditumbangkan. Saya tak faham satu, MSO. No DAP, no Anwar. Itu konsep yang ataupun pegangan UMNO. Itu keputusan Parti. Ya. Majlis tertinggi. Ya. Tapi nampaknya berlaku perbincangan di belakang seperti yang dihebohkan. Itulah politik ni penuh hipokrasi. Kita macam mana kita nak Iaitu sebahagian daripada dinamika politik. Dinamika. jadi sebenarnya saya melihat kes Perak itu membawa imej yang rosak kepada DAP Amanah. Pasal apa? menyokong? Dia selama ini mengatakan UMNO ni kleptokrat lah, parti yang tak boleh dipercayai lah, hilang integriti lah apa. Tetapi di dalam Perak itu, pengurusi Perak saya DAP. Mengatakan bersedia. Sokong. Tapi mungkin juga dia untuk timbul keberantakan di dalam UMNO pun mungkin juga. Bukan. Tetapi Itulah dinamika politik. tetapi imej dia pun rosak tu. Amanah kata bersedia. Kan? Apa nama Amanah Perak Asmuni kata bersedia. Ialah orang pertama yang rosak dalam konteks Perak tu Presiden UMNO. Awal-awal lagi. Lepas tu yang keduanya Presiden PAS. Kami tidak akan bersama dengan kerajaan UMNO. Takkan ambil pun jawatan Exco. Tapi ayat tak tetah lagi mengerai. Dah balik. Bukan presiden. Jadi Setiausaha Agong. ialah mesti suara Daripada yang presiden. menghadap tuanku tu ada yang presiden. menghadap tuanku presiden bukan Setiausaha Agong. Itulah kata hipokrasi dalam politik. So kita tak nak mengatakan yang ini betul, yang ini tak betul. Jadi kalau kita menerima siapa yang cekap, siapa yang licik, siapa yang boleh tipu siapa dah, itu yang benar. So sekarang ni game sudah bermain. Dalam PS sudah bermain, dalam PM sudah bermain. So dah bagi saya menyimpulkan benda ni dah tidak ada satu kekuatan coalition yang kuat di antara PN dengan PS. Sama ada PN akan berkubur, PH akan berkubur, mungkin, tapi boleh juga menyatakan bahawa PN juga sedang menuju ke arah itu. Kalau tak selesai di antara kesepakatan di antara PAS dan UMNO, tak mustahil. Tak mustahil pula Mahyudin akan bawa keluar, cari pula parti yang lain. Ikan Bata. Parti yang dia beli. Yang belum tetas itu. Saya melihat bulan raya ni sudah begitu hampir. Mungkin bulan 3 ke bulan 6 ke apa bulan. Tahun depan. Jadi perjalanan dalam politik ni seminggu pun dianggap panjang kan. Tetapi saya tengok
tidak ada kemungkinan berpecah. Pasal kepentingan bersama itu adalah mengekalkan kuasa. Jadi dan tidak ada jaminan kalau dia mencari pasukan baru. Bahawa pasukan ini boleh. Ini sedangkan ini sudah terjamin dengan 102 fixed deposit. Cuba kamu nak jurai macam mana saja supaya keuntungan bersama. Itu saja. Dan Mahyudin sendiri kalau dia nak tinggalkan bersatu nanti kepada gambaran yang ada tentang perpecahan di dalam parti dia itu, parti ini maknanya sudah tidak akan kekal sebab dia tak ada state base. Selepas pilihan raya ni saya tidak nampak bahawa PPBM atau Bersatu ni ada state base. Tak ada. Di mana? Di Perak dah tentu UMNO. Di Johor? UMNO. Mana ada? Melaka? UMNO. Mana state base dia sekarang? Dia state base dia sekarang Malaysia lah sebab dia Perdana Tak, itulah saya katakan. Kerana dia tak, itu saya kata Dia lagi kuat. Dia Perdana Menteri. Dan itu saya kata selagi mana Tan Sri Mahyudin masih Perdana Menteri. menjadi Perdana Menteri. Saya katakan tadi selepas dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi dia tak ada pilihan melainkan membuat laluan ke arah bersatu dengan UMNO. Barulah PPBM atau Bersatu ni tak mati. Tapi maksud dia bukan saja boleh dengan Bersatu dengan UMNO, dengan PKR pun boleh. Dengan Amanah pun boleh. Boleh. Ya, kalau kita bicara satu politik yang harmoni, politik yang tidak huru-hara, politik yang tidak kebendaan, kan? Politik untuk bangsa dan negara, apa salah? Saya setuju. Kalau pemimpin boleh buat macam Tun Razak tahun 71, memanglah. Tetapi adakah keberanian tu ada? Adakah dia berani ambil risiko? Memang setiap pemimpin dia at least ada tiga dalam diri dia. Dia boleh command, dia berani ambil keputusan, ambil risiko kan. Itu, dan dia tahu membaca situasi dan kondisi untuk buat tindakan. Itu memang ada perkara yang harus ada pada seorang pemimpin. Jadi saya tak tahulah. Dia kena ada political will dia kan. Berani membuat satu penjajaran baru politik nasional lah. Sama ada dia berani atau tidak. Bergantung pada dia. Dan saya setuju dengan Sayuti bahawa boleh ambil semua ni. Boleh, bukan tak boleh. Memang kalau untuk kepentingan bangsa Malaysia yang sebenarnya, memang patut semua ni berada di dalam satu gabungan yang besar lah. Dan memang selamat. Boleh tak boleh je. Boleh atau tak boleh apa yang dibuat oleh Tun Razak dulu itu lah. saja. Itu saja. Kita nampak suka je. Tapi bukan macam Tun Mahathir dulu. Aku akan pilih sesiapa yang aku suka dari mana, itu memberi laluan dia menjadi diktator. Saya dah sebut pasal Mahathir tahun 98 buku saya, Mahathir menjadi diktator. Saya melihat Mahathir menjual produk itu. Saya rasa dia memang nak jadi diktator. Itu. Saya kata itu bukan saya kata dia ni diktator di malam hari, demokrasi siang hari. Baik, terima kasih banyak saudara kamu zaman. Terima kasih banyak MSO yang sudi bersama dengan PVC TV dan kita berbincang soal berkuburkah PH. Kita sentuh banyak perkara yang membabitkan parti-parti yang berada, termasuklah Bersatu, PAS, Amanah, DAP dan sebagainya. Yang paling nyata yang kurang kita bercakap sendiri pasal MCA lah. Pasal dia pun 2 kursi yang pertama. Yang kedua, seolah-olah macam tumpang tui kepada UMNO. Berapa kali dah kata nak keluar tapi tak berani. Sebab because kalau dia keluar bermakna ada pilihan-pilihan lain untuk kerajaan yang ada. Baik, terima kasih kepada saudara kamu zaman. InsyaAllah kita jumpa dalam masa. Terima kasih Sayuti. Semoga kita sama-sama berdoa agar Malaysia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam keadaan sejahtera. Dan yang paling penting, orang politik kena jujur dan jangan terlalu banyak menipu rakyat dalam memperagakan perwatakan. Walaupun itu adalah dinamika politik seperti yang disebut oleh saudara kamu zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.